372.3 bilion, iaitu 20.5% daripada KDNK. Saya soalan awal dulu, dari mana kita nak dapat sumber ni, Prof? Mohon sedikit pencerahan, Prof Jomo. Terima kasih, Saudara Anwar. Soalnya seperti jawapannya seperti dalam beberapa dua dasawasa yang lalu, pinjam, terus pinjam. Soalnya bagaimana nak pinjam dari mana? Kebanyakannya dipinjam daripada rakyat Malaysia sendiri, dan ada sebahagian yang dipinjam dari luar negeri. Dan kalau kita lihat dari segi pinjaman ni, pinjaman Malaysia ni telah banyak meningkat, terutama sekali dalam satu dasawasa yang lalu. Dan kita dapati bahawa apa yang telah berlaku dalam satu dasawasa yang lalu, banyak pinjaman yang dilakukan bukan dalam belanjawan, tetapi di luar belanjawan, iaitu melalui syarikat-syarikat yang dimiliki oleh kerajaan ataupun yang dikuasai oleh kerajaan yang dinamakan GLC. Dan syarikat-syarikat ini meminjam duit yang dijamin oleh kerajaan. Tetapi dalam sistem yang ada di Malaysia ni, kita dapati bahawa pinjaman-pinjaman ini tidak dibawa ke Parlimen, tidak dibawa kepada Dewan Rakyat, apalagi Dewan Negara, dan tidak dibincang oleh mana-mana wakil rakyat. Jadi kita dapati bahawa sebahagian besar daripada pinjaman ini di luar perhatian orang ramai, kerana tidak sampai pada dewan-dewan perundangan yang sepatutnya membicarakan ini. Dan ini sesuatu kelemahan yang ada, di mana kita dapati bahawa terutama sekali dalam satu dasawasa yang lalu, pinjaman ini terutama sekali untuk apa yang dikatakan projek-projek infrastruktur ini telah di luar perhatian orang ramai, di luar pengawasan orang ramai, dan ini satu bahaya yang cukup besar. Jadi apa yang kita dapat dalam proses belanjawan ini adalah hanya sebahagian daripada ceritanya. Ada pula sebahagian lagi yang belum diketahui orang ramai, seperti kita dapat lihat dalam kes 1MDB ataupun dalam kes ECRL yang melibatkan pinjaman puluhan juta, puluhan bilion, puluhan bilion, ya. Jadi kita dapati bahawa pinjaman-pinjaman ini yang dijamin kerajaan dan akhirnya dibayar oleh rakyat adalah di luar perhatian orang ramai, ada di luar perhatian wakil rakyat. Dan trend ini telah banyak berkembang dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Prof, tambahan sedikit soalan. Prof menyatakan yang bahawa pinjaman kepada rakyat dan juga kepada GLC, dan kita melihat yang bahawa trend yang berterusan, traditional revenue stream kita, Petronas, saya rasa duit mudah yang untuk dipinjam oleh kerajaan dalam keadaan minyak setung yang meningkat naik. Apa implikasinya, Prof, kalau boleh sedikit pencerahan kepada masyarakat sekiranya divizit perbelanjaan sebegini diteruskan, perbelanjaan pinjaman kepada GLC tertentu, pinjaman yang dijamin oleh kerajaan, apa impaknya? Mungkin sepintas lalu. Saya rasa kita harus bezakan antara perusahaan-perusahaan yang dimiliki kerajaan. Petronas merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki pemerintah, tetapi ada pendapatan yang agak besar, ya. Jadi terutama sekali sekarang dengan bila harga minyak dan gas melambung tinggi, jadi pendapatan itu cukup lumayan. Tetapi yang saya maksudkan adalah syarikat-syarikat yang lain, yang kononnya dikatakan akan mendatangkan pendapatan, tetapi kita semua tahu bahawa pendapatan itu tidak mencukupi untuk menutup kos membinanya, apalagi untuk
mengoperasikannya. Misalnya kalau kita lihat apa yang diramalkan ya untuk misalnya ECRL, kemungkinan besar kos untuk membawa train untuk menjalankan train itu daripada Kota Baru sampai ke Pelabuhan Klang tidak akan tidak dapat menutup kos itu juga. Ya, itu ramalan yang terdapat, tetapi oleh kerana orang ramai tidak tahu, kerana ini tidak dibawa ke parlimen, tidak diumumkan ke parlimen. Oleh demikian, saya rasa ini sesuatu yang cukup boleh dikatakan macam menutup bangkai lah, ya, yang menjadi satu masalah besar yang terus akan melemahkan ekonomi Malaysia pada masa depan, terutama sekali memandangkan apa yang telah banyak berkembang dalam satu dasawasa yang lalu, lebih kurang sejak tahun 2009-2010. Dr. Abu Hafiz, kita melihat yang bahawa apa yang dinyatakan oleh Prof. Jomo itu bukan sesuatu yang kecil untuk kita kesampingkan, namun ia sesuatu yang besar yang perlu dinilai. Tapi dalam masa yang sama kita juga melihat masyarakat seolah-olah melihat apa yang diterima pada waktu ini, lollipop pada waktu ini, gula-gula pada waktu ini, pemberian pada waktu ini, dedak pada waktu ini merupakan sesuatu yang dapat meredakan sedikit kesakitan mereka dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Mereka memerlukan cash transfer, sudah pasti. Namun dalam masa yang sama, sumbernya daripada sumber yang agak membahayakan kesihatan ekonomi negara ini. Mohon sedikit pandangan Dr. Abu Hafiz. Terima kasih Saudara Anwar dan juga Prof. Jomo. Saya kira apa yang kita selalu bincangkan, saya kira trend kebimbangan para ahli ekonomi terhadap gaya perbelanjaan dan gaya berbelanja kerajaan Malaysia ini saban tahun menjadi concern oleh para ahli ekonomi. Saya kira Prof. Jomo secara konsisten memberikan ingatan dan ramai tokoh-tokoh ekonomi yang lain mengingatkan supaya kerajaan tidak bernafsu besar dalam berbelanja. Namun pada waktu ini, pada ketika ini kita tahu selari dengan tajuk yang kita akan bincangkan, yang cuba kita kupas pada malam ini, iaitu berkaitan dengan bajet dedak pilihan raya, sudah tentu sesuatu yang amat diperlukan oleh kerajaan, kerana ini adalah sudah pasti dan sewajibnya adalah belanjawan yang terakhir sebelum daripada pilihan raya umum yang ke-15. Sebab tarikh matang pilihan parlimen ini paling lewat sekitar bulan 6, bulan 7 ataupun bulan 8. Jadi tidak mungkin dia sampai kepada pembentangan belanjawan 2024. Maka ini perlu untuk menarik perhatian seluruh daripada rakyat bagi memberikan kredit ataupun memberikan pujian kepada kerajaan memerintah. Baik. Cuma literasi keekonomi, literasi perbelanjaan, gaya perbelanjaan kerajaan itu bukan menjadi satu benda yang mudah dihadamkan oleh rakyat. Sebab dahulu, sebagai contoh, kes 1MDB sebagai contoh, ia memerlukan waktu yang lama bagi ia difahami, diterima dan menyebabkan kegusaran dan kemarahan rakyat Malaysia terhadap skandal 1MDB. Kerana begitu banyak, kalau kita katakan memberikan ingatan kepada kerajaan ataupun meminta kerajaan berjimat, bermaksud perbelanjaan itu perlu dikecilkan. Bila perbelanjaan itu perlu dikecilkan, bermaksud banyak subsidi mungkin, gaya belanja kerajaan itu perlu dikurangkan. Dan ini sudah tentu free cash yang didapati oleh rakyat itu terpaksa untuk dihentikan ataupun dikurangkan, tidak membawa kegembiraan kepada rakyat. Maka apabila tabiat-tabiat itu diteruskan, mereka perlu tahu, terutama anak muda, yang ini selalu saya sebutkan kepada anak-anak muda, belanjawan negara yang membawa kepada defisit secara konsisten, saya ingat puluhan tahun ini,
bukan bermaksud satu keuntungan buat kita, tetapi ia adalah satu hutang yang perlu untuk dibayar. Sama ada ia perlu dibayar melalui belanjawan tahun-tahun hadapan, ataupun hutang itu akan berkelanjutan sampai mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tatkala kerajaan sudah pun tidak mampu untuk mempelbagaikan hasil negara, untung negara, satu-satunya cara untuk mendapatkan cash yang cepat daripada rakyat selain daripada meminjam adalah dengan menaikkan cukai. Maka at the end of the day, rakyat juga akan terpaksa untuk merana. Kerana kalau dia buat hutang, hutang itu perlu dibayar oleh kita. Kaedah dia bagaimana? Banyaklah cara dia mungkin tekan Petronas, ataupun dia memberikan, ataupun dia menaikkan cukai dan berbagai lagi. Jadi saya fikir kita juga perlu berusaha di kalangan ahli akademik, di kalangan ahli politik, perlu untuk lebih berusaha dalam mempermudahkan warning-warning tersebut supaya dapat difaham amaran-amaran berkaitan dengan kadar kesihatan, kadar kekuatan ekonomi dan perbelanjaan kita, supaya keseronokan yang didapati pada ketika ini, penjawat awam diumumkan sampai 2,500 bantuan kewangan menjelang kepada bulan April tahun hadapan. Yang ini selain daripada kita katakan mereka, ya, kita tak boleh nafikan selepas post ataupun pasca COVID-19 semua sedang berusaha untuk membangun ekonomi keluarga secara mikro dan yang lain-lain. Bantuan kewangan ini sangat diperlukan, tetapi kita lihat tiada keseimbangan antara kerajaan berbelanja, integriti kerajaan dalam berbelanja, apatah lagi pinjaman-pinjaman yang disebutkan tadi oleh Prof. Jomo berkaitan dengan ianya tidak dibentangkan dalam Dewan Rakyat. Bahkan hal itu kalau kita tahu sebahagian daripada perbelanjaan bagi tahun 2022 yang diumumkan oleh sebahagian ahli parlimen bahawa ianya tidak diputuskan, tidak diundi dan tidak dibenarkan oleh parlimen. Maka perbelanjaan itu seakan-akan ingin dibuat secara sembrono dan tidak ada check and balance daripada parlimen di atas perbelanjaan negara. Dan kita pun tahu setiap tahun membengkak perbelanjaan ratusan juta, ratusan bilion. Kalau tahun lalu pun unjuran asal hasil negara sekitar 232 bilion dan kononnya terbaru unjuran hasil 2022 mungkin akan mencecah melebihi 280 bilion katanya. Dan itu pun kita tak tahu sama ada wujud bagaimana hasil tersebut, dan kita bimbang sekiranya amalan untuk berbelanja tanpa dibentang dan dipersetujui oleh parlimen ini diteruskan oleh kerajaan ketika ini. Saya kira itu antara komen awal saya, Saudara Anwar.